Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Karim Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaulamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dihormati pengurusi surau, khususnya ahli jawatan kuasa surau, para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT dengan taufik hidayahnya dapat kita hadir bersama-sama pada waktu yang berbahagia ini, yang kita isikan di dalamnya tazkirah sebagaimana yang kita sedia maklum. Allah Subhanahu wa taala mengisi dalam diri tiap-tiap seseorang manusia itu berbagai-bagai tabiat ataupun perangai ataupun sikap yang semula jadi, yang mendorong seseorang manusia itu melakukan sesuatu perkara atau sesuatu tingkah laku yang tertentu pada masa dan suasana yang tertentu. Dengan dorongan tabiat inilah manusia akan terus rajin berusaha mencari segala keperluan jasmani dan rohaninya, merebut peluang yang ada di hadapannya. Kalau tidak, maka manusia sudah tentu akan menjadi satu makhluk yang beku jumud. Tetapi dorongan tabiat ini dijadikan oleh Allah SWT ada padanya sifat-sifat meluap, sifat-sifat yang loba dan tamak dan melanggar batas-batas sepatutnya, sehingga menyebabkan mata hati dan akal fikiran manusia menjadi kabur dalam memahami nilai kehidupan dunia ini. Sebab itu dalam satu hadis disebut, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah menghendaki dia mendapat kebaikan, kebajikan, maka Allah jadikan dia faham tentang agama. Jadi untuk mendorong keterlaluan, untuk membendung keterlaluan dan dorongan tabiat semula jadi yang berhubung dengan kehidupan dunia ini, maka Allah yang Maha Mengasihani mengingatkan manusia dengan beberapa ayat, seperti di dalam surah Al-Imran ayat 185. Begitu juga dengan beberapa surah yang lain. Yang pertama berkaitan dengan kenikmatan ataupun nikmat-nikmat kesenangan di dunia ini adalah perkara yang hanya untuk sementara waktu sahaja. Zalika mata'ud dunya, ya, zalika mata'un qalil. Dalam ayat ini disebut, tengah ayat berbunyi, itulah kenikmatan yang sedikit, ya. Lagi kenikmatan yang sangat memperdayakan orang yang tidak bertakwa.
Jadi nikmat-nikmat kesenangan di dunia ini, makan, minum, tidur, baring, kerehatan, ya, terutama sihat dan berlapang masa, ya. Sesuatu yang boleh mencuaikan manusia adalah dengan sebab lapang masa dan sihat badan. Jadi nikmat-nikmat kesenangan dunia ini adalah perkara-perkara yang hanya untuk sementara waktu, lagi yang sangat memperdayakan orang yang tidak bertakwa. Bertakwa maknanya orang yang menjunjung titah perintah Ta'ala dan menjauhkan segala larangan. Segala usaha yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan kehidupan di dunia, menghasilkan kesenangan di dunia, dan keindahan-keindahannya semata-mata tidak akan hampa, bahkan Tuhan akan beri kepada orang yang melakukan usaha itu. Dalam pepatah Arab, man jadda wajada, man zara'a hasada, man talabul ula saharil layal. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat, siapa yang menanam dia menuai, siapa yang menuntut ketinggian dan kemuliaan maka dia tak tidur malam. Ya, tidur juga tapi sekadar keperluan, ya. Bahkan Allah SWT akan beri kepada orang yang melakukan usaha itu semasa hidupnya di dunia ini akan apa yang telah diqada takdirkan untuknya oleh Allah SWT, serta dijanjikannya mendapat, ya, ataupun dijanjikan dengan mendapat azab neraka di akhirat kelak. Seterusnya, segala usaha untuk menghasilkan kehidupan di akhirat pula, apakala cukup segala syaratnya, adalah suatu usaha yang dihargai dengan diberi kepada orang yang melakukan usaha itu dengan sebaik-baik balasan di dunia dan di akhirat. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah Ta'ala tidak mengabaikan ganjaran pahala orang yang berbuat baik. Sesuatu pemberian yang telah diqada takdirkan oleh Allah SWT untuk sesuatu usaha yang dilakukan oleh seseorang, tidak ada sesiapa pun yang berkuasa menahan sampainya pemberian itu kepada orang yang berusaha mendapatkannya, sama ada orang mukmin ataupun orang yang fasik. Bila Allah Ta'ala nak bagi seseorang, Allah boleh bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki dengan tidak terkira-kira. Dengan tidak terkira-kira banyaknya Allah boleh bagi. Jadi ini tertakluk kepada kehendak Allah SWT. Bagaimana yang kita sebut, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Maksudnya lebih kurang sesuatu pemberian yang telah diqada takdirkan Tuhan untuk sesuatu usaha yang dilakukan oleh seseorang, tidak ada sesiapa yang berkuasa menahan sampainya pemberian itu kepada orang yang berusaha mendapatnya, sama ada orang mukmin atau fasik. Tidak tidak akan mendapat halangan, ya, kalau seseorang itu akan diberi oleh Allah SWT. Jadi tiap-tiap seseorang adalah dituntut bertakwa dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan untuk kehidupan hari esoknya. Perlu diteliti apakah persediaan yang kita akan bawa bekalan kita di akhirat besok. Rasulullah SAW telah pun mengingatkan umatnya mengenai kehidupan di dunia dengan hadis an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dunya khulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wa taqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Rawahu Imam Muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
Sesungguhnya dunia ini mempersonakan lagi indah lagi mempersonakan dunia ini. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu wakil menguruskan apa yang ada pada dunia ini. Allah lantik kita jadi khalifah di muka bumi sebagai wakil daripada Allah SWT untuk menguruskan apa yang ada padanya. Jadi kepentingan kita hidup di dunia ini, pertama untuk beribadat kepada Allah, yang kedua bagaimana kita menguruskan amanah yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita. Maka dengan itu seseorang itu sentiasa memerhatikan. Dengan sebab itu maka Allah SWT akan memerhatikan bagaimana cara kamu menjalankan urusan itu. Allah nak tengok bagaimana cara kita menguruskan keduniaan kita. Oleh itu hendaklah kamu menjaga diri dari keburukan yang disebabkan oleh dunia dan khususnya oleh kaum wanita, kerana sesungguhnya fitnah yang mula-mula menimpa kaum anak cucu cicit Bani Israel, anak cucu cicit Nabi Yaqub, adalah berpunca daripada orang-orang perempuan. Hadis ini mengandungi daya penarik dunia dan tujuannya. Cara menghadapi daya penarik dunia dan daya penariknya itu tak dapat dinafikan bahawa dunia ini mempunyai daya penarik yang begitu kuat, kerana Allah SWT menjadikannya berkeadaan demikian ialah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di kalangan kamu siapakah yang terlebih baik amalannya, untuk menguji manusia siapakah yang lebih menguasai hawa nafsunya, bagaimana dia dapat mengawal tuntutan hawa nafsunya dan dapat menggunakan dunia itu menurut yang diridai oleh Allah SWT setelah ia diberi kuasa menguruskan mana-mana yang ada padanya pada dunia ini. Sebab itu nak diurus dengan kebijaksanaan, dengan ilmu pengetahuan yang mendalam tentang seluk-beluk tipu daya dunia ini. Jadi kalau begitu cara menghadapi daya penarik dunia ini, Rasulullah SAW menyuruh umatnya memelihara dan mengawal diri dari diruntun oleh kemanisan dan keindahan yang menjadi daya penarik dunia. Ini bukan bermakna buang dunia. Setengah orang berpahaman kononnya zuhud itu buang dunia. Tetapi yang sebenarnya zuhud, kalau kita merujuk kepada pelajaran tasawuf, iaitu pelajaran berkaitan dengan pokok agama yang ketiga, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Zuhud artinya menggunakan dunia untuk sampai ke akhirat, bukan buang dunia. Kita gunakan dunia. Sebab itu dalam hadis-hadis Nabi disebut ad-dunya qantaratul akhirah, dunia jambatan bagi akhirat. Ad-dunya sulamul akhirah, dunia menjadi tangga untuk sampai ke akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia menjadi bendang untuk sampai ke akhirat. Jadi semuanya itu digunakan untuk mencapai akhirat. Rasulullah SAW menyuruh umatnya memelihara dan mengawal diri dari runtunan oleh kemanisan dan keindahan yang menjadi daya penarik dunia, dengan sentiasa bertakwa kepada Allah SWT dengan menjunjung titah perintah Allah dan menjauhkan segala larangan, iaitu mencegah diri daripada melakukan segala larangan Allah serta menyempurnakan suruhannya sambil mengingati kerendahan mutu segala kesenangan dan kemewahan yang ada di dunia ini. Kita gunakan dunia tadi untuk matlamat akhirat, sehingga tidak kita membesarkan dunia. Sebab itu bila kita takbiratul ihram, kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain semuanya tak besar.
Rumah tak besar, sawah ladang tak besar, emas perak tak besar, tunggang-tunggangan, kenderaan semua tak besar. Yang paling besar ialah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Kerana memandangkan dunia ini kesingkatan masanya. Masa di dunia ni singkat sangat. Kadang-kadang sebagai falsafah dalam kehidupan dunia ini, waktu senja matahari nak tenggelam itu lebih kurang dalam pukul 6.30, maka kita akan dapati kelekatu keluar daripada busut. Lalu dia meninggalkan busut dalam keadaan dia ada berkepak, bersayap. Dia terbang meninggalkan busut. Di depan busut katak dah tunggu dah. Dia telan seko yang lepas naik ke atas, sampai ke atas langit. Ni matahari pun hampir tenggelam dan nak gelap. Pada masa itu burung layang-layang sambar pula. Dia di atas langit sana. Terbang sampai di atas, disambar oleh burung layang-layang. Mana selamat turun ke bawah, pergi kepada lampu yang sedang menyala. Matahari dah tenggelam, lampu pun dipasang. Dia pun berada di pada lampu itu. Pada lampu itu ada cicak pula menunggu. Cicak pula menelan seko-seko. Lama-lama dia tercapak ke bawah. Sayap pun dah tak ada, togel, tak ada berbaju. Kawan ni tanya, kau nak ke mana, semua dah tahu. Ya, tak tahu ke mana hala tuju. Makna riwayat hidup kelekatu hanya daripada pukul 6.30 sampai 7.30 malam. Kalau ditanya pada kelekatu, dia kata hidup engkau kat dunia berapa lama, maka dia akan jawab 60 tahun, 70 tahun, 75 tahun, 80 tahun. Itulah gambaran falsafahnya, ya, yang boleh jadi pengajaran kepada kita. Mudah-mudahan sampai di atas lantai pula, berbalik kepada dimakan oleh katak pula. Pada masa itu tak ada berpakaian lagi dah, ya, telanjang bugil, serupa macam manusia di padang mahsyar, keluar daripada kubur masing-masing dalam keadaan telanjang bugil, tidak berbaju. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah orang di padang mahsyar itu merasai malu dengan sebab tidak ada berpakaian? Maka dijawab oleh Rasulullah, urusan perseorangan itu lebih dahsyat. Urusan perseorangan itu lebih dahsyat daripada dia nak melihat kepada orang lain. Ya, maknanya dia terkaya diri, tak berhajat kepada nak melihat kepada orang lain. Urusan diri sendiri pun tak lepas di padang mahsyar. Ya, kalau kita lihat pada ayat yang malam tadi kita huraikan, kita dapati bahawa ada di kalangan manusia yang berada di padang mahsyar, dia kata bagi mereka yang derhaka kepada Allah SWT, yang berlaku kekufuran, engkar, derhaka kepada Allah Ta'ala semasa di dunia, maka dia rasa hidup di padang mahsyar itu, ya, hidup di dunia ini dia rasa seperti 10 hari saja. Ada yang lebih pandai bijak lagi bercakap, sambil berbisik-bisik, dia kata kita hidup di dunia hanya 1 jam saja. Jadi ini gambaran kehidupan di dunia ini tidaklah sebagaimana yang kita, ya, sebagaimana yang, ya, kita cita-citakan. Kononnya hiduplah 1000 tahun lagi, tapi namun dunia tetap akan, ya, berakhir riwayat hidupnya. Dalam pepatah Arab dia sebut kullu atin at wa kullu atin qarib. Setiap yang datang itu akan tiba masanya, dan setiap yang akan tiba masanya itu semakin hampir. Di antara daya penarik dunia yang ditentukan oleh Rasulullah SAW supaya seseorang memelihara dan mengawal diri dari runtunannya ialah daya penarik perempuan, kerana daya penariknya amat kuat sehingga lelaki yang tegas pendiriannya dan bijak pandai sanggup memusuhi akal fikirannya sendiri, menentang ilmu pengetahuannya, meruntuhkan, ya, rumah tangganya dan melanggar undang-undang negara dan hukum agama, sebagaimana yang terkandung dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW
tentukan daya penarik perempuan dengan ingatannya sallallahu alaihi wasallam yang demikian, kerana jenis perempuan selain daripada kurang akal fikirannya dan agamanya, sebagaimana yang terkandung dalam juga pada hadis Abu Sa'id al-Khudri, yang tersebut menjadi alat, yang mana kaum wanita menjadi alat pancing syaitan, sebagaimana yang dinyatakan pada hadis Huzaifatul Yamani radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Razin, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun menyatakan bahawa di antara daya penarik dunia yang besar sekali bahayanya kepada jenis lelaki ialah daya penarik jenis perempuan, kerana lazimnya mereka mendorong lelaki dengan tutur kata yang manis, gerak-geri yang menarik dan pakaian yang memberahikan, melakukan maksiat dan melalaikannya daripada menjalankan tanggungjawabnya. Mengenai ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, maksudnya kebanyakan lelaki dari umat-umat yang telah lalu menjadi kafir adalah berpunca daripada perempuan, dan pada masa yang akan datang pun ada juga orang lelaki berlaku kufur engkar derhaka disebabkan angkara perempuan. Berhubung dengan kenyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang besarnya bahaya daya penarik perempuan tersebut, terhadap kaum lelaki ialah an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijal minan nisa. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, tidak ada sesuatu fitnah ataupun bencana yang lebih besar bahayanya dan lebih bermaharajalela selepas kewafatan aku terhadap kaum lelaki, selain daripada fitnah yang berpunca daripada kaum perempuan. Oleh kerana daya penarik dunia dan perempuan amatlah besar bahayanya, maka Rasulullah SAW memberi amaran kepada setiap orang yang inginkan keselamatan supaya memperlengkapkan dirinya dengan sifat taqwa, kerana sifat taqwa lah yang dapat mempengaruhi segenap perasaan dan tingkah lakunya untuk menghadapi bahaya yang berpunca dari daya penarik dunia dan perempuan. Peringatan Rasulullah SAW mengenai kaum perempuan yang tersebut memang pahit, tetapi benar, dan sudah menjadi kenyataan yang dapat disaksikan dalam setiap masyarakat yang telah lalu, lebih-lebih lagi yang ada sekarang. Oleh itu, tiap-tiap seseorang perempuan Islam yang beriman hendaklah sentiasa memelihara diri dengan mengikut ajaran-ajaran agama yang maha suci. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yukbaru ibnu adama wa yakbaru ma'usnatani hubbul mal wa tulul umur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, anak-anak Adam, anak cucu cicit Nabi Adam, dan turut membesar bersamanya dua perkara. Pertama, sayangkan harta dan inginkan panjang umur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan bahawa dua perkara yang tidak terpisah dari seseorang walaupun umurnya telah meningkat tua, iaitu suka mempunyai harta benda dan inginkan panjang umur. Sungguh pun dua perkara itu dari tabiat semula jadi manusia fitrah, tetapi tiap-tiap seseorang disuruh membendung kedua tabiat yang tersebut dengan mengingati bahawa harta dan panjang umur itu sebenarnya tidak menguntungkannya kalau tidak disertai dengan usaha membanyakkan amal ibadat,
dan menjauhkan diri daripada segala perbuatan derhaka ataupun maksiat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, hati orang tua sentiasa muda dalam dua keadaan: dalam keadaan kasihkan dunia dan dalam keadaan panjang angan-angan ataupun cita-cita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu qalbul kabiri syabban fi ithnatain fi hubbid dunya wa tilil amal. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa ada lagi dua perkara yang merugikan manusia kalau tidak dijaga betul-betul dan tidak diawasi oleh manusia dengan sebenar-benar pengawasan, iaitu pertama, kasihkan dunia dan panjang cita-cita. Dalam hadis disebut karahiyatul maut, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dua perkara ini menjadi seseorang yang telah lanjut umur menjadi lalai daripada menyediakan bekalan untuk hari akhiratnya. Padahal sewajibnya makin ia beransur-ansur menjadi tua dan lanjut umur, makin ia membanyakkan amal baktinya, amal solehnya. Contoh seperti sedekah, khairat, buat kebajikan, amal soleh, dengan membanyakkan zikrullah ataupun mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan amal-amal soleh, kerana ia tidak mungkin lagi kembali kepada kekuatan ataupun kecergasannya yang telah lalu. Kalau dia bercita-cita nak jadi muda balik, maka itu dikatakan angan-angan tak kunjung tiba. Ya, laitash syababu ya'udu yauman, semoga hari mudaku kembali walau satu hari. Tak mungkin, mustahil. Wallahu alam. Sekadar yang dapat saya sampaikan bahan renungan kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda, ja'alna min ibadika salihin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah, warfa'anna al-bala' wal waba' wal bala' wal riya' wal zina wal ahwa' wal fahsya' ma dhahara minha ma batan an baladina dha khassa an sa'iri biladil muslimin amma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jadil bala' wal arqi syaqa' wa su'il qada' wa shamatatil a'da'. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.